kali ini bersama dengan cikgu untuk topik vektor matematik tambahan. Okey, jom. Okey, sebelum kita buat contoh soalan, elok dulu kita perkenalkan sedikit mengenai topik vektor ini. Okey, cikgu perkenalkan sikit lah, tak nak lebih-lebih kan. Supaya kita faham sikit kenapa kita belajar vektor ini. Okey, yang pertama, kita ada dua kuantiti iaitu namanya kuantiti vektor dan juga kuantiti skalar. Yang kita belajar vektor kan. So, apakah beza dua ini? Okey, kuantiti vektor iaitu mempunyai magnitude dan arah. Kalau vektor mesti mempunyai magnitude dan juga arah. Ya. Jadi kalau skalar magnitude sahaja. Okey. Clear? Okey, jom kita tengok contohnya sikit. Okey. Katakanlah kita ada kereta ni. Okey, so soalannya adalah sebuah kereta bergerak di jalan raya dengan laju 75 km/h ke arah utara. Nampak tak? Kita punya hal laju. Okey, dan itu adalah magnitude. Laju tu ni adalah magnitude. Maka ini adalah arah. Utara tu arah. Jadi, ini adalah contoh kuantiti vektor. Mempunyai magnitude dan arah. Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok tata tanda yang terlibat dalam vektor ini. Banyak kan? Ada arrow lah, ada tanda dan sebagainya. Okey, ini namanya lah tata tanda vektor AB. Jadi tata tanda dia banyak. Ada bentuk macam ini, ada bentuk AB, dibolkan, ada bentuk A sahaja, ada bentuk A yang dibolkan. So, yang popular hanya dua ini sahajalah. Biasa dia buat dalam soalan kan, biasa dua itu aja. Ni namanya lah tata tanda. Bentuk dia macam tu, ada arrow kat atas tu Okey, apa lagi yang perlu kita tahu? Kita ada anak panah tu, nampak anak panah yang kecil ni? Ini namanya lah arah. Jadi kalau kat sana tu arahnya mana? Nampak tak? Dia arah ke timur. Kalau dia ke atas, arah utara. Kalau ke atas, arah utara. Itu menunjukkan dia arah anak panah tu. Kalau ke sana, ni adalah barat lah. Ingat, jadi oleh kerana kita belajar vektor, kita kena tahu dia arah. Dah tentulah vektor kena ada magnitude juga. So, manakah yang menggambarkan magnitude? Okey, panjang arrow tu, jarak panjang arrow tu menggambarkan magnitude. Mungkin 1 meter menggambarkan untuk beberapa kilometer, contohnya lah. Ataupun beberapa unit panjang tu. Lagi panjang, lagi besarlah magnitude dia. Secara ringkas macam tu lah. So, satu lagi kita ada tata tanda kita. Namanya adalah tata tanda magnitude bagi vektor. Iaitu simbol dia ada pagar sikit. Ada pagar, itu je beza. So, cikgu tak nak lebih ini. Nanti kalau ada masa kita akan buat lebih lah mengenai soalan tata tanda magnitude. Mungkin video lain lah kan. So, hari ini kita nak fokus basic supaya pelajar tahu macam mana vektor ini dan soalan-soalan yang biasa dia keluar lah. Okey, so kita ada ni untuk pengetahuan awak ya. Janganlah hafal pula. Janganlah stres dan juga pressure dengan benda-benda ni. Ni cuma untuk awak tahu je. Awak tak hafal pun tak apa. Yang penting soalan boleh buat. Okey, yang pertama namanya lah vektor sifar. Kita ada 3 jenis. Vektor sifar tu apa? Tak payah hafal ingat. Tak payah hafal tau 3-3 ni. Ambil tahu je. So, vektor sifar ni adalah bentuknya adalah sifar seperti itu. Itu namanya lah vektor sifar tu simbol dia. So, apakah vektor sifar ni? Contohnya adalah dia adalah magnitude sifar dan arah tidak dapat ditentukan. Tak tahu arah mana. Kanan ke kiri ke utara ke selatan, tak tahu arah. Contohnya kalau kita pergi tengok orang lumba motor ke lumba kereta ke, nampak dia akan pusing satu pusingan. Kan? Dia katakan dia mula dengan A, jadi dia buat satu pusingan. Nampak tak? Tak tahu adakah dia ke mana ni? Ke utara ke barat ke selatan ke timur ke, pusing balik kan? Jadi dia tak ada arah. Jadi dia ada arah yang tak dapat ditentukan, sukar. Jadi kenapa dia magnitude sifar? Kenapa sifar? Kerana dia bermula dengan A, dia tamat dengan A juga. Jadi tidak ada magnitude dia. Okey, tu antara vektor sifar namanya. So, jangan stres, ambil tahu je. Satu lagi namanya dua vektor yang sama lupa nak tulis sama. Dua vektor yang sama. Okey, vektor yang sama. Ni vektor yang sama. Dua vektor yang sama. Okey, contoh dua yang sama. Cikgu dah buat AB sama dengan CD. Iaitu mempunyai magnitude dan arah yang sama. Contohnya macam inilah. Nampak tak anak panah yang sama. Dan panjang dia pun sama. Panjang dia. Sebab panjang menggambarkan magnitude. Jadi bila jumpa macam ni, dia adalah sama. Jadi kita kena buat simbol sama dengan seperti itu untuk dua benda ni.
Okey, vektor negatif. Dah tentulah vektor negatif ni bertentangan lah kan. Dia bertentangan. Maksudnya, dia adalah magnitud sama tetapi arah bertentangan. Okey. Magnitud sama panjang tapi arahnya bertentangan. Okey, ingat ni ambil tahu je. Jangan stres. Yang pasti soalan kita boleh buat. Okey, jom seterusnya. Kita buat sikit soalan ni lah. Ni contoh soalan supaya awak boleh faham lah kan. Contoh-contoh soalan mudah. Soalan susah sangat nanti susah nak faham konsep dia. Nak faham konsep dia, konten yang kita nak belajar ini. Okey, kat sini dia bagi tiga soalan A, B, C, D dan juga E, F kan soalan dia kan. Dan dia dekat soalan ni dia beritahu bahawa A ni sebagai kita punya info ataupun rujukan kita. Sebab dia kata nyatakan dalam sebutan A. Dia nak semua soalan ni mesti ada A. 2A ke, 3A ke, berapa A yang ada. Okey, oleh itu kita tengok soalan pertama dahulu. Soalan pertama dia nak A kepada B. Nampak A kepada B? Inilah A kepada B. Okay, kalau kita perasan, kita nampak tak bahawa A ni ada, nampak tak dia melalui dua kotak. Kan? Jadi kat sini nampak tak? Satu kotak. Ni nampak separuh je. Kalau ikut dua kotak sini kan? Jadi dia memerlukan 1A separuh A. Jadi 1 separuh A. 1 1/2 A. Okay, nak nampak lebih tepat lagi, cuba transferkan A tu. Tengok dapat berapa. Nampak tak? Kita akan dapat 2A, 1A. Nak dapat 2A tak boleh sebab dia separuh je. Kan? Jadi kita akan dapat 1 separuh A. Ataupun kita boleh jadikan 3/2A. Boleh faham? Boleh kan? Itulah maksudnya. Jom kita buat yang CD pula. Yang ini pula. Kita buat yang CD. So kita mula balik. Tengok CD ni logiknya. Tengok nampak tak? Ni dua kotak. Ni dua kotak. Ni dua kotak. Nampak tak? 2 kali A. Kan? Cuba kita try buat. Nampak tak? 2 kali A. Maka CD tu adalah 2A. Senang je. Okay. EF sama tapi dia terbalik. Nampak tak? Kan arahnya terbalik kan? Jom kita tengok. Okay. Oleh kerana dia terbalik, maka kita letak dia adalah negatif A sebab dia bertentangan. Itu je. Itu je. Mudah gila. Kan? Okey. Ni antara contoh soalan yang agak popular sikit lah. Kan? Cukup ambil yang susah sangat. Kita ambil yang sedang je supaya kita boleh faham konsep kita. Dah tentulah soalan kita berbagai kan? Jadi tak sempatlah cikgu nak muatkan semua kat sini. Jadi sempat cikgu mana buat yang agak mudah, yang sederhana, yang boleh awak faham. Okey? Jom kita baca soalannya. PQRS adalah segi 4 selari. Okey. Bila sebut selari, dia punya sisi-sisi ni adalah samalah sebab sebut selari kan. Maka bahawa sisi-sisinya kita masukkan dia adalah sama. Kiri sama kanan, atas sama ke bawah. Sebut selari tau. So, cikgu lebih suka masukkan information dekat peta tu. Dekat vektor punya gambar rajah tu. Supaya nampak mudah kan. Tapi contenglah dekat peta, dekat gambar rajah tu dalam keadaan yang cantik lah. Jangan bersepah kan. Susah nak cari. Okey, berpenjuru PR dan juga QS menyilang pada T. Menyilang pada T. T ni tengah-tengah dia lah. Okey. U ialah titik tengah bagi RS. Jadi RS, U titik tengah bagi kedua-dua ni. RS. So, tidak ada apa sangat kat situ. Okey, lagi. Ada maksudnya. Bila dia kata U ni sama tengah. Okey. Awak nampak tak? Dia adalah sama dengan yang bawah ni kan. Maka kalau ini sebenarnya 12 jugalah. 12 awal lah sebab dia sama panjang. Oleh kerana dia sama tengah, baik kita bahagi awal-awal dia. Kita akan dapat dia sebanyak, nampak tak? 6Y, 6Y. Separuh daripada 12. Kita letak awal-awal. Conteng pastikan cantik supaya itu pun jalan kerja kita. Kita boleh buat kat situ. Okey, dah settle masuk maklumat? Okey, lepas tu dia beritahu lagi. QV nisbah VR. QV nisbah dengan VR. Nisbah dia apa? 3, 1. Okey, kita buat sikit. Apa tu 3, 1? Masuk aja. 3, 1. 1, 3. Apa maksud 3 ni? Maksudnya adalah ini mempunyai satu bahagian. Ini mempunyai 3 bahagian. Nampak tak? Satu bahagian, 2 bahagian. So, nampak tak? 1, 2, 3. Atas ni adalah 1. Semua sekali ada 4. Sebab ni nak tahu, kita tambah je semua ni. 3 tambah 1, 4. Jadi sepatutnya kita akan dapat 4 bahagian macam tu. Senang kan? 4 bahagian. Kenapa kita nak buat 4 bahagian? Sebab 3 ni menggambarkan bahawa 3 daripada 4 bahagian yang kita ada. Nak beritahu itulah. Okey?
Manakala satu ni pula, satu ni sebenarnya adalah satu daripada 4 daripada semua yang kita ada. Penting tak? Ya, penting sebab nak dapat dia punya magnitude dia lah. Sebab 1/2 ni bukan nilainya lagi. Kita nak nilainya yang ada macam ni, yang ada X belakang, yang ada Y belakang. Tu kita nak nilai tu. 1 dengan 3 ni dia adalah nisbah. Nisbah bukan nilainya lagi. Jadi dengan nisbah ini macam mana kita nak cari nilai. So kita ingat bahawa sebelah kanan ni sama dengan sebelah kiri. Kan? Jadi panjang dia ni adalah 8x. Nampak tak? 8x sama kan? 8x. Jadi kita menggunakan formula tadi, kita ada 4 bahagian, kita beritahu bahawa 3/4. Kan kita bagi 4 tadi kan, ada 4 bahagian kan? Jadi kita darab dengan 8 yang sebelah tu. Jadi kita ada 3/4, maka kita darab dengan yang 8 tu. Ataupun darab kat sini boleh lah. 3/4 darab 8. Boleh je. So kita dapat apa? Kita akan dapat 6x. So makanya dekat sini kita akan dapat 6x. So kita kena ingat bahawa semua sekali ada 8. Jadi atasnya logiknya kita akan dapat lagi 2. Tengok tak? Nampak tak? Kita conteng dia, masukkan information dalam keadaan yang tersusun dan cantik. Ini pun salah satu jalan kerja kita boleh buat. Jadi kita boleh shortcut sikit lah masa nak jawab yang A, B dengan C nanti. Sebab maklumat dah ada dekat gambar rajah tersebut. Kan? Senang dan mudah kita nak masukkan. Okey, kita pergi step yang seterusnya. Tengok soalan. Sampai sini okey kot ya? Okey, soalannya dia nak PU. Tengok. Kita start PU. Ingat pada P kepada U. Nampak tak? Jadi inilah laluan kita. So dia lalu apa? P lalu S, S lalu kepada U. So kita buatlah PU sama dengan PS dan SU. Okey. Petuanya tengok betul tak persamaan ni? Kita tengok macam ni. Kita tengok, kita mulakan dengan P dan kita habiskan dengan U. Nampak tak? Kita habis dengan U. Itu petuanya. Dan tengah-tengah ni sama. Nampak tak? S dengan S sama. Itu petuanya supaya mudah. Kadang-kadang pelajar selalu buat. Kadang-kadang silap dia buat macam ni. PS tambah dengan US. Ia tak sama sebab dia mesti start dengan P, mati dengan U. Ni mati dengan S tak boleh. Kan? So kena hati-hati sikit. Okey, seterusnya kita masuk nilai lah. PS berapa? PS kita ada 8. Dan juga SU kita ada 6. Dah settle. Tada, dah siap. Buat macam tu. So kalau boleh kita susun supaya X kat depan ya. Kalau X kat belakang, susun kat depan nanti. Dah settle, senang kan? Jadi sebab tu penting kita conteng dekat gambar rajah tu. Conteng dalam keadaan yang proper. Cikgu awak boleh nampak dan boleh periksa. Okey, PV. Tengok tak? P kepada V. P kepada V. Okey, kita boleh lalu. PQ, QV dah settle. Kan? PQ, QV. Nampak tak? Mula dengan P, habis dengan Q. Habis dengan V, sorry. Masuklah PQ apa? PQ kita adalah 12. Okay, QV adalah 6X. Dah, settle. Tada. Okay, tengok kalau macam ni dah betul ni. Tapi kalau boleh, kita letak X kat depan lah. Cantik sikit. Alright. Senang kan? UV, kalau awak nak buat sendiri, awak tolong pause video cikgu ni, awak buat sendiri. Lepas tengok jawapan dia betul tak. Okay, kita teruskan Okay, UV nampak U, nampak tak V ni? Nampak dekat tak? Jadi, U kepada R dulu, lepas tu baru kepada V. Jadi, UR, RV. Senang. Jadi, UR dah ada 6. RV dah ada 2. Dah, masuk je. Kenapa dia kata 2? Kerana dia bertentangan arah. Sebab kalau ikut kat sana. Sebab dia ikut ini. Nampak tak? Yang sebelahnya. Kawan dia. Oleh kerana dia nak R kepada V, dia bertentangan arah. R kepada V sebab dia nak R kepada V kan. Jadi bertentangan arah. Ingat tu. Bila bertentangan arah, kita kena letak negatif. Boleh clear? Okey. Dah siap. Cuma kita letakkan X kat depan. Tada, dah siap. Okey, cikgu rasa itu aja penerangan ringkas mengenai vektor. Jadi awak tidak boleh bergantung pada video ni aja. Awak kena buat banyak latihan supaya awak boleh jumpa lebih banyak lagi bentuk-bentuk soalan yang pelbagai. Okey. So jumpa lagi. Jangan lupa subscribe cikgu punya channel dan share kongsi dan share bersama kawan-kawan anda.